Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Berjumpa lagi kita dalam kelas PDPR. Baik, untuk hari ini kita nak tengok perkaitan alaf, abad, dekad dan tahun. Juga kita akan nak tengok bagaimana kita nak menukar unit masa. Baik, kita lihat yang pertama, perkaitan alaf, abad, dekad dan tahun. Okey, budak ni dia berkata umur saya 10 tahun. Okey, umur dia 10 tahun. Kemudian gambar yang kedua sebelah kanan iaitu usia rumah Bugis 100 tahun. Manakala gambar yang bawah itu sebelah kiri, ini adalah masjid kuno. Masjid kuno yang dijumpai berusia 1000 tahun. Okey, apa perkaitan tahun ni dengan dekad, alaf dan juga abad? Baik, jadi kita ada perkaitan di mana untuk nilai 10 tahun, okay, 10 tahun itu juga dikenali sebagai satu dekad. Okey, satu dekad bersamaan dengan satu dekad sama dengan 10 tahun. Okey, untuk satu abad juga dikenali sebagai satu kurun bersamaan dengan 100 tahun dan satu alaf sama dengan 1000 tahun. Okey, ini perkaitan dekad, abad dan alaf kepada tahun. Pelajar-pelajar kena ingat. Baik, kita nak tukar unit masa. Okey, bagaimana kita nak tukar unit masa? Okey, kita tengok. Jefferson Panting bercuti bersama-sama keluarganya di Lahad Datu selama 3 hari. Okey, dia bercuti selama 3 hari. Nyatakan 3 hari dalam jam. Okey, bagaimana kita nak nyatakan dalam jam? Jadi, unit masa hari tukar kepada jam, kita kena darab dengan 24. Sebab satu hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi, kalau kita ada 3 hari, maka 3 darab 24. 24. Okey, 24 jam darab dengan 3. So, unit jam 24 kali 3 kita akan dapat 72 jam. Okey, jawapan dia adalah 72 jam. Baik, yang kedua. Angkasawan Sheikh Muzaffar berada di stesen angkasa antarabangsa ISS selama 10 hari 21 jam. Kira jumlah jam beliau berada di ISS, di mana kita nak tukarkan 10 hari 21 jam dalam unit jam sahaja. Unit hari kita tak nak. Jadi kita tahu satu hari bersamaan dengan 24 jam. Okey. Jadi kita kena tukar unit hari ini tukar kepada unit jam. Jadi bagaimana? Kita kena darab dengan 24. So 10 hari kita tukar kepada unit jam, kita kena darab dengan 24. Jadi 10 darab dengan 24 jam. Kita akan dapat 240 jam. Kemudian 240 jam itu kita jumlahkan semula dengan 21 jam. So kita akan dapat 261 jam. Ini jawapan dia. Okey. Kemudian kita ada unit jam. Kita nak tukar kepada hari dan kita nak tukar kepada unit jam. Okey, 180 jam. Jadi jam kita nak tukar kepada unit hari, maka kita kena bahagi dengan 24. Okey, kita kena bahagi dengan 24. So 180 jam kamu bahagi dengan 24. Okey, 24 kita akan pilih 24 kali 7. Okey, 24 kali 7 kamu akan dapat 168. Okey, kamu tolak, kamu akan dapat baki 12. Okey, disebabkan
180 unitnya adalah jam, maka baki pun unit jam. Dan jawapan yang di atas iaitu 7, unit dia adalah hari. So, jawapan dia adalah 7 hari, 12 jam. Okay, mudah kan? Okay, mari kita lihat penukaran unit masa yang melibatkan hari dan minggu. Murid tahun 4 Maris diberi masa 4 minggu. Okay, dia bagi masa 4 minggu dalam bulan Mac untuk menyiapkan mural anti dadah. Nyatakan bilangan harinya. Okay, di sini kita ada dua kaedah. Kaedah darab dan juga kaedah kita menyenaraikan hari dalam bulan Mac. Okay. Jadi yang paling mudah adalah kita menggunakan operasi darab lah. Okey, sebab kita ada perkaitan di mana minggu dan hari. Okey, minggu dan hari. Jadi unit minggu kalau kita tukar kepada hari, kita kena darab dengan 7. Manakala unit hari kita tukar kepada minggu, kita kena bahagi dengan 7. Yang ni pelajar kena ingat ni, wajib ingat. So kita ada 4 minggu. Kita nak nyatakan dalam hari, maka 4 darab 7. Jadi 4 kita darab dengan 7 hari. Sebab kita nak unit hari, maka kita kena darab dengan 7 hari lah. So dapatlah 28 hari. So jawapan dia adalah 28. Baik. Soalan berikutnya. Kita nak tukarkan 56 hari kepada minggu. Jadi unit hari kita tukar kepada minggu, maka kita kena bahagi dengan 7. Kita kena bahagi dengan 7. So macam mana kita nak bahagi dengan 7? Jadi 56 hari kamu bahagi dengan 7. So kita akan dah pilih darab dengan 8. Okey, darab dengan 8. So 8 kali 7 56. So jawapan dia jawapan dia adalah 8 minggu. Okey, 8 minggu. So jawapan dia 8 minggu. Okey, untuk soalan yang berikutnya, cuti pertengahan tahun. Kita ada 24/5 cuti pertengahan tahun, 24/5 2019 sehingga 8 hari bulan 6 2019. Jadi cuti pertengahan tahun ini selama 16 hari. So soalan minta berapakah tempoh dalam minggu dan hari. Minggu dan hari. Okey, soalan nak dalam minggu dan hari. So macam mana kita nak buat? Okey, jadi 16 hari kita nak tukar kepada minggu dan hari, maka unit hari ni kita kena tukar kepada minggu. Jadi kita kena bahagi dengan 7 lah. Bagi dengan 7. So 16. Okey, 16 ni unit hari. Kamu bahagi dengan 7. Okey, 7 kali berapa? Yang hampir dengan 16. 7 kali 2. 7 kali 2 dapat 14. Tolak bakinya 2. So, unit baki tu adalah hari. Dan jawapan di atas unitnya adalah minggu. So, jawapan dia 2 minggu, 2 hari. Okey, 2 minggu, 2 hari. Okey. Kemudian kita nak tukarkan unit yang melibatkan bulan dan tahun. Jadi kita kena ingatlah. Tahun kalau tukar kepada bulan kena darab dengan 12. Bulan tukar kepada tahun bahagi dengan 12. Yang ni kena ingat. Sentiasa kena ingat. Okey, tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan ialah 5 tahun. Jadi berapa bulan kan tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan? Tempoh pembinaan dia kata 5 tahun. So kita nak tahu dia punya tempoh pembinaan itu dalam unit bulan. So dia bagi kat sini 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun bersamaan dengan berapa bulan, maka kita kena darab lah. Iaitu 12 bulan
darab dengan 5. So yang ni mudah saja sebab kita guna CV12. 12 kali 5 dapat 60. So maksudnya tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan ialah bersamaan dengan 60 bulan. Okey. Seterusnya, tukar 172 bulan kepada tahun dan bulan. Dia ada 2 unit kat sini. Bulan pun nak, unit tahun pun kita nak. Jadi, unit bulan ni lah kita kena tukar kepada tahun. So, kalau bulan tukar kepada tahun, kamu kena bahagi dengan 12. Bagaimana kita nak bahagi dengan 12? CV12 memainkan peranan penting lah di sini. So, 12 kita letak di luar. 172 bulan. Cikgu letak dalam rumah dia. Okay. So, 12 kali 1 dapat 12. Baki 5. Bawa turun 2. Jadi 52. 12 kali 4. 48. So, bakinya adalah 4. Jadi, unit pada baki ni dia akan refer kepada yang unit yang kita tulis dalam rumah tu. Okay, dalam rumah bahagi tu iaitu bulan. So maknanya unit bagi baki dia pun bulan lah. Okay, untuk yang di atas ni unit dia adalah tahun. Jadi jawapan dia adalah 14 tahun 4 bulan. Okay, sangat mudah. Okay, next. Tahun, dekad dan abad. Okay, tahun, dekad dan abad. Bangunan berkembar Petronas berusia 23 tahun pada tahun 2019 semenjak siap dibina. Okey, di sini kita ada unit dekad dan tahun. Unit dekad dan tahun. So, dekad kalau kita nak tukar kepada tahun, kita darab dengan 10. Kalau unit tahun, kita tukar kepada dekad, mesti bahagi dengan 10. Baik, nyatakan 23 tahun dalam dekad dan tahun. Jadi maknanya kat sini unit tahun, kamu kena tukar kepada unit tahun dan dekad. So, dia tak perlu nak buat apa-apa dah. Sebab kita nak tukar pada unit tahun. Ni pun unit tahun, dia dah sama dah. Lah ni yang beza ni adalah dia nak dalam unit dekad ni lah yang kita kena ikut ni. Kita kena tukar pada unit dekad sahaja. Tahun tu tak ada masalah. So, 23 tahun. Tahun kepada dekad kamu kena bahagi dengan 10. So, kamu bahagi dengan 10 dengan menggunakan kaedah bentuk lazim. Jadi, 23. Okay, 23 tahun. Bahagi dengan 10. So, 10 kali 2, 20. Bakinya 3. So, bakinya tu mesti kena salin semula unit pada atas. Dan 2 itu unit dia adalah dekad. Okay, jadi jawapan dia adalah 2 dekad 3 tahun. Okay, kat sini kita boleh tulislah 2 dekad 3 tahun. Okay. Seterusnya, 4 abad 8 dekad. Kita nak dalam unit tahun. Okay, so kedua-dua unit ini adalah tak sama dengan unit tahun seperti mana soalan nak. Jadi, kedua-dua unit ini kamu kena tukar kepada unit tahun. Okay, kita tengok dulu 4 abad. Okay, kita fokus pada yang pertama 4 abad. Okay, 4 abad ni kalau kita tukar kepada tahun, ingat unit abad kalau tukar kepada tahun dia kena darab dengan 100. Okay, kena darab dengan 100. Jadi pelajar-pelajar kena hafal. Okay, pelajar-pelajar kena hafal. Apa yang pelajar kena hafal iaitu unit abad kalau nak tukar kepada tahun, okey, abad tukar kepada tahun kena darab dengan 100. Kalau unit tahun tukar kepada abad kena bahagi dengan 100. Jadi 4 abad sama dengan 4 darab 100 tahun. Jawapannya 400 tahun.
Kemudian 8 dekad. Okey, 8 dekad kita tukar kepada tahun, maka 8 darab 10 tahun. Jadi jawapannya 80 tahun. Okey, kemudian kita kena tambah. Kita tambah 400 tahun tambah 80 tahun. 400 tahun tambah 80 tahun. Jawapannya 480 tahun. Okey, sekian sahaja perkongsian cikgu mengenai perkaitan antara dekad, abad, alaf serta penukaran unit masa. Cikgu doakan pelajar-pelajar cikgu memahami bagaimana cara menukarkan unit masa dengan betul. Sekian sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.